Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu lagi kita di dalam kursus teknologi fertigasi tanaman cili merah dan kita kini berada di dalam modul keempat berkaitan dengan pengurusan dan penjagaan ladang. Modul keempat ini akan dibahagikan kepada dua bahagian dan ini adalah bahagian pertama. Dan dalam modul keempat ni kita akan menyentuh berkaitan dengan pembajaan, pengurusan anak pokok, penjagaan pokok dan juga kawalan penyakit. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan memberikan perhatian yang agak teliti kerana ini merupakan sebab bahagian penting di dalam pengurusan tanaman. Baik, kita mulakan dengan pembajaan. Di dalam sistem fertigasi, kita menggunakan baja kimia jenis larutan yang mudah larut di dalam air. Ianya berbeza dengan baja-baja baja kimia yang berada di pasaran yang berbentuk bulat-bulat compound kerana ia adalah baja compound adalah pekatan dan kadar ianya akan larut ke dalam air adalah sangat lambat. Berbandingkan dengan baja kimia yang kita gunakan untuk fertigasi, apabila kita campurkan ia di dalam air, ia akan mudah dilarut dengan tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan ianya dikacau dahulu sebelum kita gunakan untuk memastikan larutan tersebut telah betul-betul larut di dalam air dan sebati. Ia merupakan parti baja lagi, masih belum boleh digunakan secara terus. Baik, di dalam pembajaan sistem fertigasi, baja terbahagi kepada dua bahagian, iaitu dinamakan dengan set A yang merupakan campuran antara kalsium nitrat dan zat besi, manakala set B adalah campuran lagi beberapa bahagian baja kimia, antaranya kalium nitrat, monokalium hidrogen fosfat, magnesium sulfat, mangan sulfat, asid borik, zinc sulfat, kupron sulfat dan natrium molybdate. Set B merupakan campuran antara baja kimia jenis makro ataupun yang jenis kasar dan juga jenis halus ataupun mikro. Seperti yang tuan-tuan lihat di dalam gambar ini, terdapat dua tong yang telah ditandakan dengan tanda A dan juga B. Baik, ini adalah contoh baja-baja yang dipanggilkan baja mentah ataupun baja raw, baja kasar lagi, belum dicampurkan bahagian-bahagian tertentu. Dan antara pembekal yang terdapat di dalam pasaran adalah mehos. Di belah sini adalah baja yang belum dicampur lagi. Di dalam bungkusan kecil ini adalah baja mikronutrien yang yang kita hanya menggunakan sukatan kecil saja sebahagian daripadanya. Dan di bahagian atas ini adalah baja makro dalam kiraan lebih kurang dalam 25 kg seguni. Dan pihak mehos juga ada menyediakan baja set fertigasi campuran khas yang telah dipakkan, ianya terdiri daripada bahan-bahan yang berada di belah kiri ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pilihan sama ada untuk mendapatkan baja fertigasi yang telah siap dibungkus untuk set-set tertentu ataupun baja kasar yang tuan-tuan dan puan-puan perlu mencampurnya sendiri. Seterusnya adalah formulasi baja cili yang digunakan. Seperti yang saya maklumkan di peringkat awal sebentar tadi, di set A adalah campuran kalium nitrat dan juga iron chelate, yang mana campurannya adalah berdasarkan kepada gram dan ini adalah formulasi baja yang diperolehi dari pihak sumber madi dan ianya telah dicetak di dalam buku teknologi fertigasi oleh Maldi. Jadi tuan-tuan dan puan sekiranya berpeluang untuk mendapatkan buku terbitan Maldi berkaitan dengan tanaman fertigasi, tuan-tuan dan puan juga boleh melihat formulasi ini memang digunakan oleh pihak Maldi. Baik, di dalam set A ada dua bahagian, iaitu kalsium nitrat dengan iron chelate, yang mana kalsium nitrat adalah bahan makronutrien ataupun bahan yang kasar yang kita gunakan dalam kuantitinya agak banyak, iaitu 10,580 gram ataupun bersamaan dengan 10.58 kg.
Manakala campuran seterusnya adalah iron silate yang kita gunakan hanya sebanyak 190 gram. Ya. Jadi keseluruhan bahagian A, set A adalah berjumlah 10,770 gram. Ya. Ini adalah set A. Dan set B pula adalah mengandungi beberapa lagi bahagian yang lain, antaranya adalah kalium nitrate sebanyak 6,600 gram, monokalium hydrogen phosphate sebanyak 2,220 gram, magnesium sulfat 4,030 gram, mangan sulfat 17 gram, kuantiti yang sangat kecil, asid borik juga 28.5 gram, zinc sulfat 14.5 gram, cuprum sulfat 1.9 gram dan natrium molybdate 1.3 gram. Kalau dicampurkan semua bagi set B, tuan-tuan dan puan akan dapat 12,513.20 gram. Dan kalau dibundarkan adalah lebih kurang 12.51 kilogram. Jadi apa yang perlu tuan-tuan dan puan perhatikan di sini, di bahagian yang kiraannya melebih daripada 1000 gram, itu adalah merupakan baja makro ataupun baja kasar yang kita gunakan kandungannya lebih banyak. Manakala 5 bahagian yang lain adalah baja mikro yang sukatannya adalah serendah 1.3 gram, sangat kecil ya. Jadi pengukuran bagi bahan-bahan makro ni perlu dilakukan dengan teliti dan dengan tepat. Jadi tuan-tuan dan puan perlu menggunakan alat pengukur ataupun scale yang mempunyai sukatan yang dapat mengira serendah-rendah 1 gram, 1.3 gram. Jadi mengapa set A dan set B dalam pembajaan fertigasi ni kita gunakan ada set A dan set B? Kenapa tak campurkan sekali? Sekiranya baja sebahagian baja set A dicampurkan secara kasar di dalam set B, apa yang berlaku adalah kerana dua-duanya adalah bahan kimia dan sekiranya dicampurkan sekali, ia akan membentuk lagi terdapat tindak balas kimia yang mana ianya tidak akan cair ataupun mudah larut, malah ianya akan menjadi kristal semula ya. Terdapat mendakan akan terbentuk hasil pencampuran dua-dua bahagian ini. Jadi sebab itu campuran ini telah diuji dan dipisahkan antara set A dan set B, dan penggunaannya adalah penggunaan dalam bentuk cecair yang dicampur ke dalam air. Bermaksud dalam penggunaan baja fertigasi ini, tuan-tuan perlu mengambil sebahagian sukatan daripada A. Contohnya dua-dua bahagian adalah menggunakan sukatan yang sama. Seperti contoh, tuan-tuan dan puan-puan telah mengisi satu bekas yang ditanda A. Katalah contoh bekas tong biru mempunyai sukatan sebanyak 100 liter air. Juga tong biru yang telah ditanda B dengan sukatan sebanyak 100 liter air juga. Setelah tuan-tuan dan puan-puan mengisi dua-dua tong tersebut dengan air sebanyak 100 liter setiap satunya, tuan-tuan ambil baja A ni, dicampurkan ke dalam set tangki A yang telah diisi air dan dikacau sehingga larut. Manakala set B pula dimasukkan ke dalam tong set B dan dikacau sehingga larut. Jadi bermaksud di situ tuan-tuan dan puan-puan akan mempunyai dua set yang berbeza dalam bentuk cecair yang telah dilarutkan, set A dan set B. Itu merupakan pekatan baja ataupun stok baja ataupun parti baja yang masih lagi pekat, belum boleh digunakan terus kepada pokok. Dan daripada situlah tuan-tuan dan puan-puan perlu menggunakan set A dan set B mengambil satu persatu dan dimasukkan ke dalam tangki nutrien nanti. Contohnya tangki nutrien sebesar 400 gallon telah diisikan dengan air 400 gallon. Tuan-tuan ingin mencampurkan, katalah sukatan adalah sebanyak 2 liter baja A. Tuan-tuan ambil sukatan 1 liter masuk dulu ke dalam tangki nutrien dan 1 liter lagi set A masuk ke dalam tangki nutrien. Maksud tuan-tuan dan puan-puan telah mencampurkan set A sebanyak 2 liter ke dalam tangki nutrien. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan juga perlu menggunakan sukatan yang sama daripada daripada stok baja B, set B. Ambil 1 liter daripada set B masuk ke dalam tangki nutrien dan juga 1 liter lagi
set B masuk ke tangki nutrien. Jadi tuan-tuan telah mencampurkan juga set B sebanyak 2 liter ke dalam tangki nutrien. Dan di situ tuan-tuan dan puan-puan perlu kacau ya, tangki nutrien telah diisi air dan telah juga dicampur dengan stok baja A dan juga baja B. Kacau sehingga sebati, sama ada tuan-tuan dan puan-puan menggunakan sebarang alatan untuk mengacau ya daripada atas, ataupun tuan-tuan dan puan-puan menggunakan sistem fertigasi itu sendiri, menggunakan pump untuk sekilat semula air yang disedut daripada tangki masuk balik ke dalam tangki semula, yang akan menyebabkan air di dalam tangki akan bercampur. Itu adalah lebih mudah dan menjimatkan masa. Jadi setelah tuan-tuan dan puan-puan rasakan campuran air dalam tangki nutrien itu telah sebati dengan baja, tuan-tuan perlu ambil contoh air di dalam tangki nutrien tersebut dan ukur menggunakan isi meter dan dapatkan sukatan baja yang diperlukan. Seperti contoh, kalau sekiranya tuan-tuan memulakan 1.5 isi bancuan, dan apabila disukat ianya telah mencapai 1.5 isi, ini bermaksud tuan-tuan telah menggunakan sukatan baja yang tepat untuk tangki nutrien tersebut. Jadi itulah antara teknik pembacaan baja. Baik, di samping tuan-tuan dan puan-puan